ke Bumi Kenyalang. 3 pasukan konvensyen kumpulan inovatif dan kreatif dari Perkhidmatan Awam Sarawak rangkul anugerah tertinggi di Jakarta, Indonesia. Kupasan lanjut bersama Vanessa Mering. Silakan, Vi. Ya, terima kasih Sahi. 3 pasukan konvensyen kumpulan inovatif dan kreatif ICC daripada Perkhidmatan Awam Sarawak SCS merangkul anugerah tertinggi serta pingat emas bagi anugerah pingat kualiti Sudomo pada konvensyen antarabangsa mengenai kumpulan kawalan kualiti ke-47 ICQCC 2022 di Jakarta, Indonesia baru-baru ini. Pasukan tersebut adalah Sirius Prime dari Majlis Bandaraya Miri, Sasokutek dari Jabatan Tanah dan Survey Sarawak bahagian Kuching dan Inotech Q9 dari Jabatan Tanah dan Survey Sarawak bahagian Bintulu. Sirius Prime memenangi anugerah tertinggi Prime Gold Award melalui projek inovasi bertajuk Difficulty in Collecting Areas of Yearly Assessment Rates. Sementara itu, Sasoku Tech memenangi pingat emas dengan projek bertajuk Inefficient Method of Volume Determination and Monitoring of Earth Extraction License. Manakala Inotech Q9 merangkul pingat emas menerusi projek bertajuk Difficulty in Identifying Measurement Lines during survey work in forest areas. Ketiga-tiga anugerah telah disampaikan kepada Premier Sarawak, Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg bersempena Majlis Penutupan High Performance Team Retreat 2022 di Pusat Konvensyen Antarabangsa Langkawi, Kedah malam tadi. Untuk rekod, SCS sentiasa mencapai kejayaan cemerlang sejak penyertaan konsistennya dalam ICQCC daripada tahun 2011 hingga kini. Kejayaan ini mencerminkan budaya inovasi yang menjadi asas kepada penjawat awam dalam menyampaikan perkhidmatan yang cemerlang kepada rakyat Sarawak. Sebanyak 302 pasukan ICC di seluruh dunia telah bertanding dalam ICQCC 2022 mulai 15 hingga 18 November lepas, yang mana Malaysia diwakili oleh 103 kumpulan kawalan mutu melibatkan 407 peserta. Mengembalikan senyuman menjadi satu kepuasan yang tak ternilai. Itu adalah moto bagi projek amal Sumbing Bibir dan Lelangit Hospital Columbia Asia Miri. Juga dengan kerjasama Persatuan Sumbing Bibir dan Lelangit Malaysia serta Persatuan Membantu Pesakit Sumbing Bibir dan Lelangit Sarawak. Ke arah membantu pesakit-pesakit mendapatkan rawatan secara percuma, ikuti laporan wartawan Catherine Igang. Pakar bedah plastik Hospital Pantai Kuala Lumpur, Dr. Kim Tan, yang menerajui projek amal itu memaklumkan sejak ia dimulakan pada April 2004, seramai 400 kes sumbing bibir dan lelangit telah mendapat manfaat daripada projek tersebut di seluruh Sarawak. Beliau memberitahu projek tersebut banyak membantu pesakit, khasnya yang berasal dari kawasan pedalaman yang sukar mendapatkan rawatan di Bandaraya Miri. And with this association, we hope that we will continue to provide and care for children with cleft lip and palate abnormalities in the state of Sarawak. We want to make sure that every cleft lip and palate child has the opportunity to undergo the operation without having to worry about costs. Bagi pengerusi Persatuan Membantu Pesakit Sumbing Bibir dan Lelangit Sarawak, Datuk Dr. Philip Raja, sejak penubuhan persatuan itu pada Disember 2020, ia merupakan salah satu tanggungjawab sosial korporat bagi memulihkan senyuman setiap pesakit yang mengalami sumbing bibir dan lelangit, khususnya anak-anak Sarawak dari keluarga berpendapatan rendah. Beliau juga memaklumkan dana yang disumbangkan oleh pelbagai pihak dan individu juga dijaga sebaiknya bagi memastikan pesakit-pesakit ini dan pengiring dibantu sewajarnya. Namun begitu, Datuk Dr. Philip memaklumkan seorang individu berhati mulia iaitu Mendiang Jenny Wee telah mewasiatkan RM500,000 sebagai dana kepada persatuan itu bagi meneruskan usaha membantu pesakit mendapatkan kehidupan normal.
So this is, I think, what I feel will make a difference to I feel that our children in Sarawak is very fortunate. RTM Miri turut berkesempatan bertemu dengan salah seorang keluarga mendiang Jeniwi pada majlis pelancaran Persatuan Membantu Pesakit Sumbing Bibir dan Lelangit Sarawak Klapas di Miri. Patrick Chin menzahirkan kegembiraan dan tersentuh dengan kemuliaan hati mendiang Jenny. For this donation is part of his will, you see. So he just want to help those clips, those poor people in the rural area. Mengenai projek amal bibir sumbing dan lelangit ke-22 kali ini, ia membabitkan seramai 25 pesakit dengan operasi selama 6 hari bermula 12 Disember lepas sehingga 17 Disember ini. Sementara itu, ibu bapa dan pesakit yang mendapat manfaat daripada projek tersebut menzahirkan rasa syukur dan terima kasih atas usaha murni pakar dan pihak berkaitan. Anak-anak lab, jadi ada sinar lah untuknya nyasi takut dengan orang, nyasi takut berdepan dengan orang. Jadinya macam ada sinar lah untuknya, ada keyakinan untuknya berdepan dengan orang lain lah kelak. Self-confidence lah untuk silap jalan, untuk membesarkan dan menurut program untuk sikit bagi kami bagus juga, terutama sekali untuk keluarga yang masih berkemampuan. Terima kasih kepada Fobia yang telah memulai ide dan anak kami. Semoga semuanya berjalan dengan lancar. Projek tanggungjawab sosial korporat yang dianjurkan oleh Columbia Asia Miri ini sejak di tahun 2004 telah banyak membantu pesakit sumbing bibir dan lelangit di Sarawak, khasnya daripada keluarga yang kurang berkemampuan, dengan memberi sinar baru kepada mereka tidak kira daripada umur bayi sehingga orang dewasa. Catherine Nigam, Miri, Sarawak. Promosi serta budayakan sukan dalam kalangan generasi muda di negeri ini. Timbalan Menteri di Jabatan Premier Sarawak, Integriti dan Ombudsman, Dato' Mursyid Diraja Dr. Juanda Jaya berkata, dengan adanya amalan sukan lasak seperti memanah, ia berupaya membentuk masyarakat yang fokus dan berdaya saing. Dato' Mursyid Diraja Dr. Juanda memberitahu ia juga terbukti sebagai salah satu sukan sunnah Nabi Muhammad dalam menjadikan barisan pemuda yang bersedia menghadapi cabaran hidup. Melihat potensi penganjuran sukan seperti itu, beliau turut menyarankan Persatuan Kesenian dan Warisan Melayu Kuching, Kawarisma, untuk mengadakan program terbabit dalam skala yang serius bagi membolehkannya dimasukkan ke dalam kalender pelancongan negeri. Dato' Dr. Mursyid Diraja Juanda menjelaskan demikian pada Majlis Penangguhan Program Warisan Penahan Tradisional di Pusat Maklumat Islam di Kuching. Program 2 hari itu disertai seramai 80 peserta dari seluruh negeri turut memperagakan pakaian budaya Melayu Sarawak. Pusat Pemindahan Sementara PPS Dewan Kampung Melayu Balai Ringin di Serian ditutup setelah kesemua penduduk terjejas banjir dibenarkan pulang ke rumah masing-masing. Sekretariat Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak dalam laporan pemantauan monsun Timur Laut hari ini memaklumkan pusat tersebut ditutup pada pukul 12.30 hari tadi. Jumaat lepas, seramai 16 penduduk daripada 4 keluarga telah dipindahkan ke pusat berkenaan ekoran rumah yang didiami mereka dinaiki air susulan hujan lebat tanpa henti yang mengakibatkan limpahan air di kawasan rendah. Dalam pada itu, Angkatan Pertahanan Awam meningkatkan operasi pemantauan di kawasan berisiko dinaiki air dengan mengerahkan 69 petugas ke lokasi. Sejumlah 58 lokasi dipantau di beberapa bahagian termasuk 13 kawasan di Sibu dan 4 di Miri. Laporan tersebut turut memaklumkan setakat ini tiada kawasan yang dipantau terjejas sambil menambah keadaan masih selamat serta terkawal. Dengan itu sekian berita dari Sarawak. Salam perpaduan. Kita kembali bersama Sahih di Angkasa Puri. Silakan. Terima kasih, Vi.